Hai, jumpa lagi dalam channel Abang Syah lah. Okey, channel saya Mesbo Kreatif ke? Syah Osman Kreatif ke? Oh, lupa dah. Okey, so untuk kali ni sebab dah lama menyepi, saya nak tunjuklah apa yang saya dah buat kat kedai ni hari-hari kan. So, selamat menonton dan jangan lupa tekan subscribe. So, hari saya bermula seperti biasa selepas tengah hari sebab saya buka kedai lambat. Memang saya buka tengah hari. So, hari ni ingat tak ada apa kot yang banyak kerja yang dah buat dekat kedai saya ni. So, macam mana anda semua? Musim coronavirus COVID-19 ni sekarang macam agak membingungkan ya, dan menakutkan kita semua kan. Bagi hari ni mungkin saya akan share satu tip lah untuk anda yang buat bisnes berjumpa dengan klien, dengan customer yang walk in apa semua kan. Tapi sebelum tu saya nak tunjuklah apa kerja yang ada sekarang yang anda buat di kedai saya ni. So, minggu ni saya akan return kembali buku-buku novel Kalau Aku Kaya tulisan Joe Abdullah. Okey, sebab dah lama ada dengan saya dan masanya semua kedai buku pun dah return. Kedai buku pun dah return. Saya tak simpan lah. Saya pun akan hantar balik ke owner asal, penulis-penulis ataupun self-published author yang percayakan saya selama ni, supaya kiraan bayaran yang saya perlu buat, kiraan bayaran saya akan boleh buat secepat mungkin, dan saya bayar segala yang terjual, yang rosak, yang hilang, dan apa lagi ya. Sebab simpan dalam store ni masalah. Simpan dalam store kadang kita tak dapat nak elakkan daripada makhluk-makhluk perosak macam tikus, jangan lupa selain tikus, binatang apa yang paling takut tu, apa panggil, lipas. Lipas pun masalah juga ni, sebab lipas dia suka tinggalkan dia punya najis atas cover buku. Walaupun cover dah saya tutup, saya balut, wrap semua, tapi masalah itu tetap berlaku. Hari ni, minggu ni semalam, hari lepas saya dapat job untuk print e-book novel The Eyes of Darkness. Penulis yang menulis novel tapi ada menyebut tentang virus Wuhan 400. So dalam novel ni lah, dalam novel ni si penulis ni ada sebut tentang Wuhan 400, dan benda tu ditulis tak silap saya tahun 81 atau 82, dan benda tu terjadi pada tahun 2020, sama seperti apa yang penulis ni jangkakan dalam novel beliau. Tak tahulah, mungkin penulis ni dari masa depan patah balik ke tahun 80-an dan dia tulis novel, siapa tahu kan. So masa depan punya, the future is, kita tak tahu apa teknologi yang ada, sebab pemikiran kita walaupun orang cakap hanya sebahagian daripada kebijaksanaan yang ada pada semua manusia, tapi kita tak tahulah. Itulah, saya tak kata yang pada masa depan akan ada mesin masa, tapi benda tu something yang unpredictable kan. Tapi anda jangan percaya apa yang saya cakap, sebab walaupun unpredictable, tapi kita tak tahu kan. Jangan pula anda cakap, Abang Syah tu cakap pada masa depan ada mesin masa. Habislah saya macam tu. So, novel seterusnya yang saya dapat adalah Nitroman. So, penulis mencetak Nitroman sebanyak 30 naskah kot. 30 naskah. Ini tulisan anak beliau, Abu Hurairah alias. Dan anak kedua beliau, anak sulung, pun ada tulis novel bertajuk Oktaf dari Nihon. So, penulis ni, Junainah Jumaat ni memang mempercayai saya untuk mencetak novel-novel beliau. Dan saya bersyukur sangat-sangat Puan Junainah masih lagi memercayai servis saya, dan harapnya akan kekal untuk satu tempoh jangka masa yang panjang.
seperti yang saya janjikan masa awal-awal video tadi, saya nak share satu tips lah. Tips yang boleh diguna pakai untuk kawan-kawan semua yang ada bisnes fizikal macam ni, yang ada kedai. Okay, first, kalau bisnes anda tu, premis anda tu bertutup, kalau maksudnya ada cermin tutup kan, pasang aircon. Okay, aircon bahaya. Sebab, bukan bahaya apa, sebab daripada semua bacaan saya di dalam buku dan majalah-majalah akhbar apa semua tu kan, yang cakap aircon ni salah satu masalah utama dia adalah bakteria tak terhapus. Maksudnya bakteria boleh kekal lama dalam tempat beraircon. Mungkin suhu yang rendah, saya tak pastilah kan, sebab itu bukan perkara saya. So saya nak share dengan anda, ada tempat aircon, anda make sure anda bilas, anda cuci segala permukaan kaunter yang disentuh oleh customer. Tak perlu beli pencuci mahal-mahal. Cukup hanya dengan anda guna Clorox. Anda bubuh satu bahagian, contoh macam dalam bekas macam besar ni kan, ataupun kalau anda nak guna sebesar ni, terpulang adalah kalau besar ni anda bubuh satu bahagian, dan yang lain penuhkan dengan air. Tu tak perlu banyak-banyak sampai ke sini, macam ni pun cukup dah. Tapi jangan sikit sangat lah, sebab sikit sangat macam tak ada function. Sebab dulu saya pernah kerja dekat klinik, kaunter-kaunter, meja, tempat duduk apa semua tu dengan larutan Clorox tu lah. So anda boleh masukkan sikit ni pun, maksudnya boleh lah kot. Kalau anda nak jimatkan sikit ni ke, ataupun kalau anda nak ada banyak duit, anda boleh beli banyak Clorox, dah lebihkan sikit. Okay, nak bubuh air, tak perlu bubuh air suam, tak perlu bubuh air panas, air sejuk je. Campurkan situ, goncang. Lepas tu ambil kain, tu you make sure pakai glove lah, sebab Clorox kan tak ada yang, sebab benda ni tak bagus untuk kulit kita kan. So lap je, lap. Okay. So itu salah satu yang tips yang saya boleh ni, sebab kontak kita dengan customer, kontak kita dengan klien. Dia orang datang, masuk, jumpa, pegang meja kita, pegang duit, dia orang bagi duit, kita pun pegang. Ada pula yang nak hulur tangan salam, dan kita pun salah, kita pun tersalam. Okey, kalau dah salam tu, cucilah tangan. Cepat-cepat pergi cuci tangan, guna air dengan sabun pun kalau boleh. Rasanya itu dah mencukupi dah. Sebab kalau hand sanitizer lagi bagus lah, sebab dia ada pembasmi bakteria, virus ni yang melekat dekat tangan tu. InsyaAllah boleh. Maaf, bunyi agak kuat. Sebab saya punya premis tak ada pintu, memang saya buat open saja. So, okey, untuk premis yang open ni, walaupun dia tak macam yang aircon tadi, so still sama juga. Bila customer masuk, sapu sampah, sapu lantai tu buat macam biasa setiap masa. Jangan biar ada ni, mop lantai tu memang kena buat selalu. Jangan pada awal dan akhir perniagaan saja. Kalau boleh tengah-tengah hari tu pun mop juga. Peduli apa kan, kita nak jaga kebersihan tempat kita, betul tak? So untuk tempat duduk, ada kerusi apa semua tu, lap je lah. So, kita pula sebagai orang yang ada dalam premis, apa kita nak kena buat? Selalu pergi ke toilet dan cuci tangan. Untuk yang Muslim yang berwuduk, boleh setiap masa selepas, setiap masa sebelum, maksud saya selepas rehat lah kan, sebelum pergi ni macam wuduk. Lepas tu kalau nak kekalkan nak wuduk, sebab wuduk ni bagus, ada solat pun boleh wuduk, ada tak solat pun ambil je wuduk tu. Apa susah, niatkan wuduk tu bukan sekadar ambil wuduk biasa. So niatkan yang kita minta kepada Allah, dengan wuduk yang kita ambil tu, kita juga akan terhindar daripada segang bakteria, virus apa semua tu. So hari Khamis, esok hari Jumaat, solat Jumaat, dan ikut apa yang kita punya mufti, bekas mufti KL, sekarang jadi menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dr. Zulkifli, dia cakap, dia dah keluar kenyataan dan dia cakap untuk yang sakit, yang berpotensi bawa virus COVID-19 ni, tak payahlah pergi solat Jumaat, tapi gantikan dengan solat Zuhur. So ada tahu kan, so bagi lelaki mesti dah tahu dah tak pergi solat Jumaat, solat Zuhur je. So kalau yang pergi solat Jumaat, kalau masjid ada hand sanitizer, jangan lupa ambil hand sanitizer tu, pakai siap-siap. So kalau yang masjid yang tak ada hand sanitizer tu, ada
direct contact lah dengan orang lain. Jangan bersalam tak boleh. Sebab kita tak tahu dia tu ada ataupun kita ni membawa. So kita tak tahu. Sebab kita tak tahu. So itulah tips yang saya nak share hari ni. So jangan lupa tengok video saya sampai habis dan klik subscribe. Okey lah, saja dah gurau-gurau sikit. Actually dari tempoh tadi yang scene tadi dengan sekarang ni dah berbeza dalam 4 jam 5 jam macam tu. So sekarang ni dah pukul waktu maghrib, dah azan dah tadi. So saya pun nak tutup kedai, nak balik. Keluar pun dah gelap. Nampak tu dah gelap habis semua dah. Dan kedai kat sebelah ni pun dah buka pukul 5 tadi, pukul 4 tadi, kedai Char-Kway-Teow. So saya dah order 2 bungkus. Dia siap je. Yang saya bungkus tu siap je, saya akan balik. So tapi sebelum tu saya nak tanya ni, dah ada ke ni novel ni, novel hantu saya tulis ni? Beli tak lagi? Belum lagi. Kenapa tak beli? Kesianlah saya. Saya nak cari makan ni. Dah tahu penulis sekarang ni bukannya senang. So inilah novel hantu tulisan saya. Saya menggunakan nama Mesbo. Dan Mesbo ni juga saya gunakan sebagai pendaftaran kepada bisnes saya ni. Cantik, sudah siap. Sekejap ya. Berapa ringgit dah? 8. So biasa. Apa dia? Kereta biasa. Biasa je. Tak mau yang luar biasa. So 5, 6, 7 8. Oh ni saya tengah record untuk YouTube ni. Okey, saya beli ya. Terima kasih. Oh, dah. So boleh tutup dan kita balik makan dengan isteri. Okay, jangan lupa klik subscribe ya.